Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala kerana kasih kepada kita, menyebabkan kita boleh berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ni membolehkan kita tahu dan boleh kita amal, insya-Allah. Menjadi amalan kita pada setiap masa, insya-Allah. Nah, jadi kita mula kita mana deh? Ada mau papak? Usul tahqiq. Usul tahqiq dulu deh. Tak ada Usul tahqiq dulu setakat mana orang ni? Kau surat 3. Kau surat 3. Bagi lapar daripada bawah. Daripada atas. Pertama-tama. Maka adalah mengatakan dua kalimah syahadah tak? Bismillah. Maka adalah mengatakan dua kalimah syahadah. Mana kita mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu lagu mana? Dengan lidah. Kita kena bunyi. Tak boleh kita ucap tak bunyi. Jadi kena ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan menyungguhkan maknanya di dalam hati. Makna tasdik dalam hati, menyungguh makna membenarkan makna di dalam hati kita. Desa lagi dia tak masuk sini. Dan kita buat dengan anggota, makna kita laksana. Dia ada 3 tu. Dua kalimah syahadah ni dia ada 3 lah. Takrir bil lisan, kata dengan lidah, tasdi bi qalbi, wal amali fil arkan. Maknanya amal dengan segala anggota. Itu ada pertama-tama fardu daripada segala fardu ain. Jadi kena mengucap dulu lah baru hak lain tu terpakai. Sebab mengucap ni menunjukkan masuk Islam. Mengucap dua kalimah syahadah ni masuk Islam. Sebab tu dia kata pertama-tama. Jadi kalau tak ada syahadah, semaya ke pun tak jadi sebab tidak Islam. Sebab itulah orang yang molek di sisi Tuhan, sebelum dia ambil air semaya tu dia mengucap dah. Sebelum dia tidur dia mengucap. Sebelum dia apa-apa dia nak buat, mula dia nak buat tu dia mengucap dulu. Sebab apa? Sebab dia takut sebelum ni mana tahu sama ada perkataan dia ke atau perbuatan dia ke atau hati dia ke jatuh jadi kafir. Jadi dia ambillah mengucap tu sebagai yang kata di ulama sunat. Sunat kita mengucap dulu. Dia kata. Jadi sebab tu dia kata dulu daripada segala fardu ain. Dan dahulu daripada segala ibadat. Mana nak buat berapa pun kena dulu mengucap dua kalimah syahadah. Sebab syarat berapa pun Islam. Syarat nak tawaf kena Islam, nak semaya kena Islam, nak sembelih kena Islam, nak nikah kena Islam, nak jadi wali kena Islam. Semua syarat wak kerja dalam agama kita ni, kegiatan gapo sekalipun syarat utama dia mesti Islam. Dan Islam tu ialah orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Tapi di setengah kita kata pada mengucap sekali ya. Dia kata pada mengucap sekali seumur hidup tu pasal dia kira hak tak punah. Kita ni punah semacam. Rusuk. Penyaksian kita tu sebab apa? Pertama je sebab berlakunya syirik. Sama ada syirik jali ataupun syirik khufi. Maka punahlah syahadah kita. Yang keduanya, kita bergantung selain pada Allah. Kita bergantung selain pada Allah.
penuhlah akidah kita. Yang ketiganya, kita diingat makhluk ni boleh memberi bekah. Sedangkan yang memberi bekah ni hanya Allah Ta'ala. Jadi banyak lagi lah yang menyebabkan penuh syahadah kita. Jadi sebab itulah kita disunatkan supaya kita mengucap 2 kalimah syahadah dalam gapo gerak kerja kita. Sama ada gerak kerja kita tu yang khusus dalam agama sebagai fardu atau yang sunat. Jadi hak sunat, hak fardu gapo kita nak buat, kita kena mengucap dulu, barulah kita menjalankan apa-apa yang kita nak buat. Dia kata menyungguhkan akan makna itu di dalam hati selama hidupnya. Sentiasa hari, jangan berkeputusan selagi ada akal. Maknanya dia tulis tadi, kena ada sokmo-sokmo, tak boleh putus. Maka ada yang mengatakan 2 kalimah syahadah itu dengan lidah dan menyungguhkan makna itu dari hati. Pertama fardu daripada fardu ain, dahulunya daripada segala ibadat, dan dahulu ia daripada fardu semaya 5 waktu, dan puasa pada bulan Ramadan, dan zakat, dan naik haji ke Baitullahil Haram. Semua semua gerak kerja kita tu mestilah bermula dengan syahadah dulu. Dan lagi syarat pada mengesahkan segala ibadat. Jadi sebab mengucap inilah mengesahkan ibadat, kerana semua ibadat tu dia nak Islam. Dia tak kata mengucap, dia kata Islam. Sedangkan Islam ni apabila mengucap 2 kalimah syahadah, lagu itulah. Dan jikalau belum lagi sah syahadatnya itu, nescaya tiada sahlah ibadatnya yang lain itu. Mana kalau syahadah dia tu batal, maka hak lain tu semuanya tidak sah, terbatal belaka. Maka hendaklah kita sungguh-sungguhi pada memfahamkan akan makna 2 kalimah syahadah itu. Tiadalah boleh faham akan makna 2 kalimah syahadah itu melainkan kemudian daripada mengetahui akan perkataan segala sifat yang wajib pada Allah dan pada Rasul itu. Jadi kita nak kata la ilaha illallah, tiada ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan manusia. Kalau kita duk tukar lagi dengan orang kafir sembah no bukan Tuhan tu, punahlah kita aja. Lepas tu kita duk kata Rasulullah ni lain daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh juga. Jadi dua tu kena ada, dia kena yakin, dia kena pegang teguh. Dan kita kena tahu gapo sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, gapo sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul, dan gapo sifat yang harus bagi Allah dan Rasul. Maka adalah mengenal segala sifat yang wajib dan yang mustahil dan yang harus pada Allah dan pada segala Rasul. Itulah pertama-tama yang wajib ia pada segala orang yang akhir balik, laki-laki dan perempuan, merdeka dan sahaya. Sahaya. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awaluddin ma'rifatullah, artinya pertama-tama agama itu mengenal Allah. Yakni mengenal segala yang wajib, lagi sabit yang berkaitanlah bagi zat Allah, dan yang mustahil dan yang harus juga. Bukannya mengenal pada diri zat Allah dan ketentuan daerahnya daerah Allah, dan tempatnya tempat Allah, dan rupanya rupa Allah. Bukan nak
nak kenal lah gitu. Nak kenal ni tiga lah. Asma dia, af'al dia, dan sifat dia. Bukanlah nak kenal tu zat dia. Tuhan duduk mana ke, tempat dia, atau rupanya, Tuhan ni rupa lagu mana. Jadi hak lagu tu ialah kita tuju kepada makhluk. Sedangkan Tuhan ni tak boleh kita kata rupa sebab dia bukan bertokar macam jirim jisim. Lagu tu dia bukan jirim jisim. Dan mustahil yang demikian itu, demikian kita nak menyerupakan dengan makhluk. Dengan kita kata diri zat lagu mana, ketentuan daerah mana, tempat mana tu, itu mustahil. Ditegah dan teguhkan Rasul yang demikian itu. Tuhan teguh supaya jangan duk cari zat Allah. Sebab itulah ada hadis kata, ada hadis kata maknanya mu kena zikirlah atau mu kena ingatlah akan segala perbuatan Allah, tetapi jangan kamu fikir, jangan kamu zikir tentang zat aku. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Gitu. Firman Allah dalam Al-Quran, wa yuhazzirukumullahu nafsah. Artinya telah dipertakuti Allah akan kamu daripada mendapatkan kepada zatnya. Makna Tuhan lari, dipertakuti mana Tuhan lari lah. Janganlah kita nak fikir zat Tuhan ni, pasal zat Tuhan ni tidak serupa dengan makhluk. Sedangkan kita ni hanya terfikir kepada yang terbayar dalam fikiran dan kepada yang kita boleh tengok, boleh saksi. Gitu. Tetapi macam asma Tuhan, af'al Tuhan, dan juga sifat Tuhan, Tuhan ni kita boleh menyaksi, boleh tengok, boleh reti. Gitulah. Dan lagi firman Allah Ta'ala, la tudrikahul absari wa huwa yudrikal absar. Artinya tiada mendapat akan dia segala pelihatannya. Dan dialah juga yang boleh mendapat akan segala pelihatannya. Jadi nak reti hanyalah Allah. Dan dia aja boleh mengerti ke kita tu. Dan sabda Nabi SAW, subhanaka ma arafnaka haqqan ma'rifatika. Artinya Maha Suci Tuhanku, tiada ku kenal akan Tuhanku akan sebenar-benar pengenal kami akan Tuhanku. Dan jadi aku ni tak boleh kenal Tuhan weh. Katalah kita di sini maknanya Tuhan Maha Suci aku nak kenal tak boleh. Sebab hak kenal mu ni mu je Tuhan weh lah gitu. Dan kata Sayyidina Abu Bakar, dia kata lagu mana? Artinya lemahlah pendapat daripada yang mendapat akan yang didapat. Jadi Abu Bakar kata, mu tak usah duk fikirlah. Fikir lagu mana-mana, lemah mu fikir pun mu tak reti Tuhan ni lagu mana. Sebab hak kita reti Tuhan ni bila Tuhan royak dalam Al-Quran dan hadis. Jadi mana? Bukanlah dengan gamak, dengan fikir nak kenal Tuhan tak. Hak kenal Tuhan ni mesti ditunjuk ke dalam Al-Quran dan hadis. Gitulah. Jadi lemah pendapat. Mana tak ada lah kita. Mau rasa Tuhan lagi ni, mau rasa Tuhan tak ada. Bila tak ada gitu kita ambil Al-Quran sebagai panduan. Itulah pendapat yang didapat. Maknanya itulah baru betul dia kata.
Tafsir dia kata pendapat, tapi sebenarnya bukan pendapat, ada hidayah. Hidayah daripada Allah. Dan lagi kata Sayyidina Ali, kullu ma tu ya. Artinya tiap-tiap segala bagai yang tergeruk ia pada citamu dan terupa pada hatimu, maka Allah itu bersalah akan yang demikian. Jadi kalau tergambar dalam hati Tuhan begitu, Tuhan begini, teruk dalam hati Tuhan begitu, Tuhan begini, bukan dia kata. Dan kata segala ulama, dia kata lah ke mana? Tiap-tiap barang yang tersengkok ia dengan segala seka kamu itu, dan kamu dapat akan dia dengan segala akal kamu itu, maka iaitu baharu juga. Mana kalau muduk pakai akal pendapatmu gitu gini Tuhan ni, hak tu sebenarnya makhluk je. Tak salah tak jumpa Tuhan, jumpa makhluk je. Seperti kamu je lah, makhluk sepomong je lah dia kata. Maka nyatalah segala pengetahuan orang yang sesat itu ia menyekok ia pada etika Allah Ta'ala itu bertepat. Jadi kalau kita kata Tuhan itu bertepat, itulah maknanya kita ni duk suka Tuhan itu baru. Walaupun dalam Quran kata Allahu 'alal arsy istawa, Tuhan itu di atas arah. Walaupun Tuhan di atas arah berapa pun dia sebut tu, hanyalah nak menunjukkan kita. Ataupun kalau kita kira atas arah tu, nak menunjukkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan beri nyata wajah dia tu dengan tidak ada selindung, dengan tidak ada hijab. Kenapa tidak ada hijab? Sebab tempat mengenal tu di atas pada arah. Atas pada arah ni tak ada dah alam. Bila tak ada alam, maka tak tuduhlah Tuhan tu. Pas-pas kita dalam dunia ni, lala ni, dekat dengan kita ni. Ada tak Tuhan ada. Sebab Tuhan kata, aku dengan orang semurahmu tu dekat aku lagi. Dekatnya kita dengan Tuhan ni, dekatnya tidak bersentuh, jauhnya tidak bersengat. Lah gitu. Atau berupa berupa tu mana jisim, bukanlah mustahil. Atau boleh ada menyamakan akan dengan suatu dia suka. Kalau kita duk tergambar gini sebab macam budak-budak kita tergambar raksasa rupa begitu, rupa begini. Kalau kita duk gambar Tuhan lah gitu, bukan dia lah, tak boleh. Tak tergambar, tak boleh nak gambar. Walaupun hak tergambar tu daripada Tuhan belaka. Kita tergambar rupa gitu, dia lah, kehendak dia tergambar. Tapi hak dia tergambar tu bukan dia. Sebab dia ni, kalau Tuhan gambar dia ni mesti tidak serupa dengan makhluk. Kalau kita makhluk banyak kita tak tahu. Malaikat kita tak ada temu lagi. Setan kita tak ada temu lagi. Kita kata je hatu. Dah lah kalau dia mau temu, dah muncul lah. Saya umur dekat 70 daripada kecil sampai tua ni, hatu tak ada bertemu lagi. Walaupun penuh dengar suara hatu tu duk tiar duk gapo, tapi tak bertemu lagi. Hatu baru makhluk juga. Malaikat makhluk juga. Jadi makhluk pun tak bertemu lagi apabila dia gaib. Apatah lagi yang tidak serupa dengan makhluk walaupun dia zahir. Itulah Allah Ta'ala. Maka etika ilmu orang itu salah yang amat besar. Jadi kalau kata Tuhan tu serupa dengan makhluk, salah yang amat besar. Menjadi kufur. Na'udzubillahi minha. Minta berlindung kita kepada Allah daripada yang demikian itu. Maka hendaklah engkau fahamkan ia akan makna kelima syahadah itu baik-baik. Jadi kita kena mikir secara beriman. Mikir molek, mikir secara beriman. Berasaskan ayat Quran, berasaskan hadis. Maka kita tengok atas tiga tadi, nyatalah Allah. Kita tengok atas asma' dia,
atas af'al dia, dia atas sifat dia. Yang dinamakan dalil naql, iaitu dalil Al-Quran dan hadis. Dan kita tengok juga dalil akal. Dalil akal ni dalil akal yang nurani. Nurani ni maknanya ya cerah terhadap Allah dengan tidak menyalah ke cara nampak cara akal fikir tu dengan mengambil nazar ni tilik yang sahih. Yang sahih ni maknanya kita ambil tu tidak bercanggah dengan ayat hadis. Pada menilik kejadian 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kita tengok makhluk lah. Kita tengok makhluk ni nyata Tuhan mana. Lah kata. Siapa yang menjadikan dia makhluk itu? Bolehkah ia menjadi dengan sendirinya? Kalau kita learn di sekolah, ambil sains hak kafir ni, maka dia katalah terjadinya alam ni, terjadi dengan sendirinya. Dia kata, that is the nature. Nature lah. Nature. Jadi dengan sendiri. Ni menyesatkan kita ni. Sedangkan tidak ada satu pun makhluk yang jadi dengan sendiri. Lah gitu. Atau adakah orang yang lain yang boleh menjadikan jadi sesuatu? Ada lain pada Tuhan yang boleh jadi? Tak ada. Atau tiada. Ada atau tak ada? Tak ada jawab. Dan tilik pula pada kejadian diri kita ni. Demikian itu juga seperti firman Allah Ta'ala, Kulun zuru maza fis samawati wal ard. Erti katakanlah ya Muhammad, tilik oleh kamu semuanya apa-apa dianya itu, apa dia lah, gapo di dalam 7 petala langit dan 7 petala bumi ni, maka adalah yang nyata kepada sekalian orang yang berakal itu tanda bekas kudrat dan iradat serta ilmu Allah jua yang nyata. Yang ini bekas tanda kuasa Allah dan kehendak Allah dan ilmu Allah lah. Dan bukannya disuruh Allah Ta'ala itu tilik langit dan bumi sahaja. Bukanlah tengok bumi, tengok langit tak sapa ke Tuhan. Bukanlah gitu. Naknya tengok makhluk ni biar nyata Tuhan. Dan lagi firman-Nya, Fafi anfusikum afala tubsirun. Artinya pada diri kamu itu, mengapakah maka tiada kamu tilik, yakni pada kejadian diri kamu. Mengapakah maka tidak kamu bicarakan? Kamu tengok pada dirimu, bapa mu tak cara, mu tak fikir. Lagu mana sistem Tuhan buat dalam tubuh kita ni, perjalanan darah, napih darah, dengan lengkap. Mana hidup kita kadang-kadang 100 tahun tu tahan lagi. Sedangkan kalau benar kita rekod ni, buatlah kita kata napih darah pun berapa, tak ada 10 tahun punah dah. Radio TV tak ada 15 tahun punah dah. Jadi maknanya kalau kita rekod benda benda barang Tuhan ada dah, kita rekod tak tahan lama. Sedangkan hak Tuhan sediakan kepada kita ni, lama sungguh. Diri kita ni lama sungguh. Jadi maknanya ada setengah tu tidak sakit demam, siapa muda, siapa kau mati, seperti kita kata, Tuhan nyatakan kepada segala pemerintah Mesir ataupun kepada Namrud ke, atau kepada mana-mana manusia yang dia tak rasa nak sakit dalam hidup dia. Jadi apabila tak rasa sakit, pasti dia akan mengaku dia lah Tuhan, macam Fir'aun tu, macam Namrud tu. Lagu tu dah. Apabila tak sakit, dia duk rasa dia lah Tuhan. Tu ya kita ni dia sakit sangat ni.
sakit, demam, tu pun kalau jaga demam kata aku orang molek ni, Tuhan tak demam. Sedangkan kita ngaji nabi-nabi ni, ada yang demam, ada yang sakit berat, ada kena belah, kena gaji, ada kena teruk laut macam-macam. Dan lagi firman Allah Ta'ala, sunrikum ayatina fil afaq wa bi anfusikum hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Artinya, lagi akan kamu perlihatkan akan segala tanda kami pada taraf alam ini dan pada diri mereka itu. Hingga nyatalah bagi mereka itu bahawasanya Allah itu ada sebenarnya. Allah itu ada. Dan lagi firman-Nya, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indapik yakhruju min baini sulbi wat taraib. Artinya maka hendaklah kau bicarakan akan oleh manusia itu dari apa dijadikan dia, iaitu dijadikan manusia itu daripada air yang terpancar, keluar air itu daripada antara sulbi bapa dan antara taraib ibunya. Bukankah keluar itu daripada sulbi dan daripada taraib yang taksir ia keduanya. Jadi benda tu kalau kita pergi dengan akal kat benda tak munasabah lah. Benda tak munasabah, benda kita tak boleh buat. Kita cuba buat tak boleh. Setakat hari ni orang nak anak ke nak gapo, dia cerakir dalam ma'amah, nak suruh besar dalam ma'amah tak boleh. Kena masuk kepada rahim perempuan juga. Maknanya lagu-lagu mana pun tidak kita lah, bukan manusia lah, bukan selain pada Allah yang menjaga, yang menentukan atau yang boleh buat sesuatu tu, kecuali dia. Dengan kehendak dia je boleh buat sesuatu tu. Sementara lah kita ni makhluk ni tak boleh buat sesuatu daripada tak ada kepada ada, daripada ada kepada tak ada ni tak boleh buat. Kecuali je kita buat ada dah. Kita buat kereta besi ada dah. Kita buat gabuh hak benda ada dah. Buat roti gandu ada dah lah gitu. Hak tu yang sedia dah berlaku. Iaitu kudrat Allah Ta'ala dan iradat juga, kerana keduanya dalam perintah kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Sebab takluk kita ni pada kudrat dan iradat Allah berlaku, jadi gitu, jadi gini ni. Maka adalah kudrat Allah itu suatu sifat yang mudah dengan dia mengadakan akan mungkin. Mengadakan mungkin daripada tidak, daripada tak ada kepada ada. Daripada tak ada kepada ada, dan daripada ada kepada tak ada. Lah gitu. Dan iradat Allah itu suatu sifat yang mudah dengan dia menentukan mungkin dengan setengah barang yang harus atau mungkin itu. Bukan semuanya yang harus. Itu ditentukan oleh iradat. Itu seperti gerak dan diam. Ada dengan tiada panjang, dengan pendek dan besar. Dan besar dengan kecil, tebal dengan nipis, atau dengan di bawah kiri dengan kanan, hadapan dengan belakang, dan lainnya, semuanya itu harus berlaku. Ada hak Tuhan buat harus, benar harus. Benar harus hak Tuhan buat ni. Ayam berlawan ni, pada royak kiri kanan atas bawah tu, semua hak Tuhan mengadakan berlaku, bukan kita. Bagi semua mungkin itu, tetapi mustahil boleh berhimpun dua yang berlawan ni. Jadi depan dengan belakang ke, panjang dengan pendek ke, tak boleh sekali. Kena suku, kalau panjang-panjang, kalau pendek-pendek. Alah gitu. Yang berlawan ni tak boleh sekali, tak boleh berhimpun. Kepada semungkin ini kerana
yang ditentukan oleh irada Allah itu suatu daripada keduanya. Jadi irada Allah ni dia buat sama ada kalau panjang, kalau pendek. Tapi dia ada keduanya. Lah gitu. Tapi nak dalam satu benda tu, dua tu, kepada itu ni mustahil, tak boleh. Lah gitu. Panjang dengan pendek serupa tak boleh. Panjang, pendek tu sifat kita makhluk lah yang Tuhan jadikan. Dia tak akan buat sifat kita ni serupa. Boleh beri pun dua tu, tak boleh. Bukan keduanya. Demikianlah firman Allah Ta'ala, afara'aitum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Artinya maka tiadakah dilihat oleh kamu, yakni tiada kamu lihat dan tiada kamu bicarakan akan air mani yang kamu tumpah ke dalam rahim perempuan itu, kamukah menjadikan akan dia hak tu hak itu kita kah buatnya, dan anak tu adakah kita buat, lah gitu. Atau kami kah yang menjadikan, ini kata tu, adakah aku yang menjadikan kamu, jadikan anak, jadikan boleh buat tu, dan lagi firman-Nya, afara'aitum ma tahrusuna antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Artinya maka tidakkah kamu lihat akan benih yang kamu tanam itu, adakah kamu menumbuhkan dia akan benih, atau kamikah yang menumbuhkan dia? Dan lagi firman, afala yanzuruna lal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat fazakir innama anta muzakkirun lasta alaihim bimusaitir. Artinya mengapakah tidak menilik, membicarakan akan mereka itu kepada uta itu betapa dijadikan Allah Ta'ala akan dia, dan tiada tilik mereka kepada segala langit yang tujuh, betapa ditinggikan akan dia, dan tiada ditilik mereka itu kepada gunung, betapa didirikan akan dia gunung, dan tiadakah ditilik mereka itu kepada bumi, betapa dihamparkan akan dia akan bumi. Maka ingatlah olehmu ya Muhammad, hanya sesungguhnya engkau itu mengingatkan saja, tidak boleh kuasa engkau itu dengan mengerasi atas mereka itu. Jadi mu tu tolong rakyat je aku, mu nak buat mu nak buat tu jadi, mu tak boleh, aku je ni kata Tuhan. Maka kerana dalil firman Allah Ta'ala itu dikatakan oleh Ibrahim Al-Laqani di dalam kitabnya yang nama Nazam Juhartut Tauhid. Jadi wallahu alam sekali dulu. Kita pergi pada kitab yang kedua.